Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dikurniakan kita kesihatan yang baik. Dan malam ni kita dapat bersama lagi untuk siri yang kedua, sambungan kepada penceritaan kita ataupun kisah dalam buku Asam Garam Rumah Tangga Baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, malam ni kita sambung. Semalam kita cerita macam mana Aisyah cemburu, sehingga Aisyah tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dua pohon, satu pohon yang dah disentuh, satu lagi pohon yang belum disentuh, mana yang Rasulullah pilih? Nah, ini cerita tentang kecemburuan ya sahabat-sahabat. Apa sebab? Kenapa yang jadi macam tu? Kenapa Aisyah boleh keluarkan pertanyaan sebegitu? Jadi semalam tergantung, jadi hari ini kita sambung. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, pada hadis yang kedua ceritakan bagaimana satu hari Rasulullah SAW datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, balik rumah Aisyah. Bila sampai di rumah Aisyah, terus Aisyah tanya pada Rasulullah SAW, bila Rasulullah dah duduk, Aisyah tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kemanakah kamu ya Rasulullah semalaman, seharian, kemanakah kamu seharian ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Humaira, ya Humaira. Itu panggilan indah Nabi SAW kepada isterinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu off topic sikit, tuan-tuan yang dikasihi, bila kita panggil isteri kita dengan panggilan yang dia suka, panggilan manja yang dia suka, maka itu sunnah. Maka dalam rumah tangga, pastikan kita panggil dengan panggilan kepada isteri kita dengan panggilan yang mesra, panggilan yang dia suka. Maka tolong elakkan sahabat-sahabat yang dikasihi panggilan umi, mama, mak. Tolong cukuplah anak-anak kita saja ya. Cukuplah bagi anak-anak kita. Kita teruskan panggilan yang biasa kita panggil pada isteri kita. Apa panggilan dia? Sayang. Apa panggilan dia? Baby. Terpulang lah apa yang kita panggil. Ada orang panggil nama. Nama ni kurang lah. Jadi ubah. Panggil panggilan yang isteri kita suka. Yang paling masyhurnya adalah panggilan sayang lah. Panggilan sayang. Maka teruskan. Kita panggil isteri kita dengan panggilan sebegitu sebab kita nak tiru Nabi SAW, maka itu namanya sunnah. Okey, baik, kita kembali. Maka Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemanakah kamu seharian ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Humaira, aku bersama dengan Ummu Salamah. Aku bersama dengan Ummu Salamah. Maknanya Nabi pergi bertemu dengan Ummu Salamah. Lantas Aisyah bertanya, apa lagi yang tidak cukup daripada Ummu Salamah? Ya Rasulullah, apa lagi yang tak cukup dengan Ummu Salamah ni? Rasulullah senyum je. Ni tuan-tuan, karakter sama je tuan-tuan. Karakter yang sama. Orang yang berpoligami dia tahu apa lagi yang tak cukup dengan seorang tu. Dia nak apa lagi? Itu biasa. Itu kecemburuan tuan-tuan. Nabi bila Aisyah tanya sebegitu, Nabi macam mana? Senyum. Tengok Aisyah senyum. Itu sikap Nabi semua bila bersama dengan para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak senyum. Sebab apa? Sebab Nabi memahami isi hati seorang isteri. Tu. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, beritahulah saya tentang diri kamu. Andai saya menemui dua buah lembah, salah satunya belum diragut, satunya lagi dah diragut, yang mana yang kamu pilih ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, di lembah yang belum diragut, pohon yang belum diragut. Ini cerita yang semalam ni tuan-tuan. Maka Aisyah pun kata, saya tidak sama seperti mana-mana isterimu ya Rasulullah. Isterimu yang lain pernah bernikah, tetapi aku ya Rasulullah belum. Lalu Rasulullah bila dengar Aisyah jawab macam tu, cakap macam tu, senyum pada Aisyah. Rasulullah senyum, maknanya nak ambil perhatian. Saya tak pernah nikah ya Rasulullah, saya nakkan perhatian. Itu maksud dia. Jadi dalam mafhum catatan penting dalam kisah ini apa dia tuan-tuan? Dalam kisah ini ada beberapa catatan penting. Antaranya, seseorang boleh menzahirkan perasaan cemburu terhadap pasangan. Tuan-tuan, kita boleh zahirkan, isteri ke suami ke, kita boleh zahirkan perasaan cemburu kita terhadap pasangan kita. Maknanya kita boleh zahirkan, ceritakan apa perasaan kita, apa yang kita rasa, kita ceritakan pada pasangan. Sehingga kan disebutkan
sesuatu yang bila mana satu orang isteri, contohlah isteri dia cemburu dalam hati, lalu dia bagi tahu pada suami dia, maka kata ulama, itulah suami yang baik. Itu petanda suami yang baik. Maknanya kalau seorang isteri dia mampu meluahkan rasa cemburu dia kepada suami dia, maka itulah suami yang baik. Sebab apa? Sebab suami ni memiliki karakter yang open. Dia tidak marah, dia tidak terkesan, dia memahami jiwa, hati, perasaan seorang wanita. Maka dia dengar. Dia tak melenting, dia dengar. Begitu juga dengan isteri. Suami kita, suami kena ada cemburu tuan-tuan. Yang dikasihi, suami kita sebagai suami kita kena ada perasaan cemburu. Jangan tak ada perasaan cemburu. Sebab cemburu kita bila mana isteri buat perkara mungkar, perkara maksiat, maka cemburu tu adalah cemburu yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jangan tak ada cemburu pada perlakuan isteri. Kena ada, wajib ada kepada suami. Sebab apa? Sebab cemburu tanda kita kasih pada dia, tanda kita sayang pada dia. Kita tak nak dia jatuh ke lembah maksiat, ke lembah yang dimurkai oleh Allah. Sama macam isteri. Dia cemburu pasal apa? Tapi dah dalam konteks yang lain lah. Dalam konteks kalau hidup berumah tangga, isteri yang ramai, itu konteks yang lain. Maka dia tidak berlaku maasi. Berbeza dengan isteri, kalau dia bercakap dengan orang laki-laki lain, maka kena hati-hati. Sebab apa? Boleh jatuh ke lembah maasi, maksiat, mungkar. Dan nak bercakap boleh, tak ada masalah, tapi bercakap atas skop yang telah dipahami. Makna skala skop kerja, skop kerja, tak ada yang lain, terbatas. Jangan jatuh ke lembah maksiat. Suami yang memiliki isteri ramai, maka cemburu itu biasa. Sebab naluri fitrah perempuan cemburu. Jadi kalau kita mampu meluahkan pada suami kita perasaan tersebut, maka suami itu adalah suami yang baik. Sebab apa? Sebab suami yang baik, dia akan sentiasa terbuka untuk dengar luahan isteri dia. Isteri tak rasa takut untuk luahkan isi hati, tak rasa takut. Kalau isteri rasa takut nak luahkan isi hati, maka kita boleh menilai sikap suami itu macam mana. Kita boleh menilai. Isteri jadi takut, kecut je nak cakap, takut. Suami buat perkara tak baik, takut nak bercakap. Itu menunjukkan suami ni adalah suami yang tak baik. Maka jauh daripada sikap sebagaimana yang Rasulullah SAW tunjuk. Rasulullah SAW satu orang suami yang sangat open. Bahkan Aisyah boleh meluahkan apa saja, rasa cemburu ke, rasa tak puas hati ke, Aisyah akan bercakap dengan Rasulullah SAW. Tapi bagaimana reaksi Rasulullah? Rasulullah SAW senyum. Sebab apa? Memahami situasi seorang isteri. Tuan-tuan, malam ni masih lagi bab cemburu. Esok bab lain lah pula. Tapi makin dalam bab cemburu lagi. Sebab apa? Sebab benda ni benda penting. Tadi jumpa Al-Fadhil Ustaz Zuhdi. Pergi kedai dia tadi, jumpa Ustaz Zuhdi. Ustaz Zuhdi pun tengah amboi bab cemburu saja malam ni. Malam. Nampak macam mana? Dah tu sebab dalam rumah tangga tuan-tuan, dalam institusi rumah tangga, cemburu ni paling bahaya. Kalau kita tak jaga cemburu ni, dia akan menyebabkan rumah tangga hancur. Sebab tu cemburu boleh, tapi biar cemburu yang diredai oleh Allah. Maknanya cemburu yang kena pada tempat, bukan cemburu membabi buta, kata orang. Bila kita nak cemburu, baik suami baik isteri, nak cemburu boleh, tapi cemburu biar bertempat, biar cemburu yang diredai oleh Allah. Kita tahu maklumat, maka kita bagi tahu isteri kita, bukan kita selidik dia. Dah tajasus. Jangan selidik pasangan kita. Benda ni benda yang tak baik, yang akan merosakkan hubungan rumah tangga kita. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan topik perbincangan kita jelas malam ni. 10 minit je masa yang kita ambil, tak lama dah, supaya benda ni kita boleh pegang satu demi satu untuk kelestarian rumah tangga kita. Siru ala berkatillah. Jumpa lagi esok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.